nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema channel ini. Pagi-pagi ini saya terkejut bila dapat berita daripada Harapan Daily menyatakan ada seorang lelaki yang saya fikir otak dia masuk angin ataupun masuk air, ataupun dia ini memang tak ada otak, atau apa istilah dia, otak udang atau otak di lutut kah, saya pun tidak tahulah. Tapi menurut tangkap layar yang diterima, yang baru saya nampak di Harapan Daily ini, ada seorang lelaki ni, dia telah mengeluarkan kata-kata ugutan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata semua rakyat Malaysia dah benci dengan Anwar, nak tunggu kena bom lah dia punya rumah. Aduh, otak letak di mana ni? Letak di lutut kah atau letak di mana? Pertama sekali, ayat dia pun sudah salah. Bukan semua rakyat di Malaysia benci dengan Anwar Ibrahim. Bukan semua rakyat di Malaysia benci dengan Hadi Awang. Bukan semua rakyat di Malaysia benci dengan Muhyiddin. Bukan semua rakyat di Malaysia benci Mahathir. Bukan semua rakyat Malaysia benci Zahid Hamidi. Bukan semua, bukan semua. Ada juga rakyat Malaysia yang masih lagi menghargai mereka. Dan kerana bukan semua, bukan majoriti bukan majoriti. Buktinya Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia dapat majoriti jadi Perdana Menteri. Alamak, itu pun tidak dapat fikirkah? Otak simpan di mana, saya pun tidak tahulah. Seterusnya, paci-paci, maci-maci, nenek-nenek, atuk-atuk, datuk-datuk di rumah, di kampung, dimanapun anda berada, sebelum buat apa-apa, fikir dulu. Sekarang lelaki ni pasti sudah dalam masalah besar. Tak lama lagi, confirm, saya boleh confirm, tak lama lagi kalau ada laporan polis dibuat, tak lama lagi dia akan kena angkut lah. Sudah kena angkut, lepas ini baru tahu dunia ini besar ke kecil. Okey, walaupun begitu, lelaki itu berkata dia punya akaun kena godam. Akaun dia kena godam. Tapi nanti polis tahulah sesat, akaun kena godam atau otak yang kena godam. Yang saya tidak faham, kenapa orang benci sangat dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lepas itu, dalam kata-kata itu juga, dalam tulisan itu juga, bukan sahaja ada ugutan tentang bom rumah, tapi juga ada fitnah yang teruk di sana. Jadi ada dua kesalahan yang dibuat di situlah. Satu, ugutan bom. Kedua, fitnah. Fitnah itu dia tulis di sana, dia kata seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini seolah-olah seorang penyokong kepada LGBT. Aduh. Dari mana kamu tahu benda ni? Dari mana kamu tahu benda ni? Siapa yang ajar kamu buat fitnah ni? Setahu saya fitnah itu salah, berdosa dan tak baik. Bukan saja boleh dihukum di penjara, tapi juga akan kena hukum di akhirat nanti kerana memfitnah. Kawan saya kata memfitnah itu dosa dia, hukum dia, dia punya akibat dia itu jauh lebih teruk daripada membunuh. Jadi janganlah teruk betul. Kamu sudah rosakkan diri kamu sendiri. Okey, jadi kepada pihak polis, sila ambil tindakan segera. Jangan lagi cuba untuk
beri muka kepada orang-orang yang begini. Kepada pihak polis, jangan lagi beri belas kasihan yang terlalu-lalu lah. Ini sudah melebih-lebih ni. Orang kata lemak. Ni dah lemak ni. Ini sudah melebih-lebih. Kerana tidak ada, mungkin kerana belum ada tindakan yang sangat tegas diambil kepada mereka. Jadi ini menyebabkan ramai orang lagi muncul sana sini yang berani untuk mengugut Perdana Menteri kita. Yang diugut ini Perdana Menteri, bukannya budak sekolah kah, bukannya pacik tepi jalan kah. Even budak sekolah kah, pacik tepi jalan kah, kalau diugut, orang pengugut itu patut juga ditangkap. Ini kan pula Perdana Menteri. Ini kan pula Perdana Menteri. Macam mana Perdana Menteri boleh diugut dengan mudah? Jadi kita harap pihak polis cepat-cepat siasat perkara ini, tangkap cepat-cepat orang yang mengugut ini. Okay, so tahniah diucapkan kepada pihak polis in advance kerana pasti akan menjalankan tugas dengan baik. Selamat berhujung minggu kepada semua rakyat Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah kepada Perikatan Nasional yang sudah menang. Yang sudah menang di PRK Kemaman. Okey, walaupun begitu tiba-tiba ada lagi pula spekulasi kawan-kawan main-main. Diorang main-main lah. Diorang buat lawak jenaka. Kononnya sekali lagi PRK ni mungkin batal dan buat lagi. Dulu diorang bilang dibatalkan kerana ada rasuah. Jadi saya tanyalah, jadi kenapa apalagi sekarang pula punya isu? Kenapa pula kali ini kena batal lagi kalau dulu rasuah? Kali ini apa lagi? Takkanlah pula hanya kerana Muhyiddin Yassin yang sedang disiasat dan disahkan oleh Timbalan Ketua Polis Negara bahawa kertas siasatan telah dibuka kepada Muhyiddin Yassin untuk disiasat kerana didakwa telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menyentuh 3R. Takkanlah pula itu pun akan jadi isu sehingga menyebabkan PRK ini batal. Takkanlah pula, saya kata dengan kawan-kawan. Tapi mereka kata, mana tahu rasuah lagi? Tidaklah, kali ini saya rasa terbukti bahawa di Kemaman memang Perikatan Nasional kuat. Ternyata semua undian-undian secara terbuka di dalam channel saya yang saya buat untuk PRK Kemaman ini ternyata terpesong tersalah lah. Dan PN bukan saja mengekalkan kemenangan tapi juga telah membuatkan majoriti jauh lebih besar daripada sebelum ini. Jadi bolehlah dikatakan pada ketika ini Kemaman ini adalah kubu kuat Perikatan Nasional, kubu kuat untuk PAS, ya. Jadi adakah selepas ini pula Menteri Besar Terengganu ini seperti yang disuarakan oleh Mahathir yang kata dia ini layak jadi Perdana Menteri? Kemudian Muhyiddin pun kata dia ada kualiti menjadi Perdana Menteri. Adakah akan jadi kenyataan? Ataupun kualiti yang Muhyiddin nampak dia itu jadi Perdana Menteri adalah seperti kualiti dia. Yang ramai orang kata dia ini PM gagal. Perdana Menteri gagal Malaysia, Muhyiddin Yassin. Walaupun saya tidak setuju dia gagal, tapi ramai orang cakap dia gagal lah. Kasihan juga kepada Muhyiddin Yassin. Jadi Perdana Menteri yang amat pendek. Sekejap saja sudah pun terpaksa lepas jawatan kerana rakan dalam kerajaan sendiri tidak lagi percaya dia sebagai Perdana Menteri dan akhirnya dia terpaksa letak jawatan. Okey, jadi spekulasi, tetap spekulasi.
Tapi saya harap spekulasi ini tidak benar. Saya harap spekulasi ini adalah spekulasi yang tidak benar. Kerana jangan lagi lah ada PRK lagi. Jangan lagi, tolonglah. Dan tolonglah jangan lagi ada rasuah dalam pilihan raya. Membazir duit Malaysia. Membazir duit negara. Ingat berapa ringgit mau buat PRK. Ingat sikit-sikit. Kalau PRK punya duit itu dibuat untuk bantu rakyat miskin, berapa ribu orang boleh dibantu? Berapa ramai pelajar-pelajar miskin dapat dibantu. Jadi, saya tolak spekulasi ini dan saya juga berharap semoga spekulasi ini tidak benar. Walaupun hanya main-main, lawak jenaka, melawak kawan-kawan buat joke sebenarnya, tapi walaupun joke, saya dengan serius menolak joke ini daripada berlaku kenyataan. Saya tidak setuju kalau ada lagi PRK. Saya tidak setuju kalau ada lagi. Dan harap-harap tiada lagi lah rasuah dari siapa-siapa lah. Tiada lagi rasuah. Hentikanlah rasuah. Kalau main dengan jujur. Kalau main politik yang baik. Jangan buat politik yang berdosa. Tiada guna menang kalau hanya rasuah. Tapi ini terbukti bukan rasuah, boleh menang. Tahniah diucapkan